Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada Ustazah Nurhadisah binti Hadi Gunawan dan juga kepada sahabat seperjuangan. Saya Nurlela binti Jaafar dari kumpulan NPF 1B akan membentangkan tentang konsep kepercayaan dalam filem Along with the Gods, satu perbandingan. Kita saksikan. Kim Jahong. 반갑습니다. 전 귀인이 아닙니다. Konsep kepercayaan yang dipaparkan di dalam filem Along with the Gods adalah kepercayaan terhadap alam selepas kematian yang merupakan pegangan kepada penganut agama Buddha. Melalui filem ini memaparkan bagaimana kehidupan selepas kematian yang dilalui oleh si mati, yang mana amalan baik dan jahat akan dihitung walau sebesar zarah, akan dipersoal di akhirat kelak. Seterusnya, mari kita kupas mengenai konsep kepercayaan. Kepercayaan merupakan kepercayaan kepada Tuhan, iaitu sebahagian daripada pembangunan moral, akidah dan iman. Kepercayaan kepada agama samawi, iaitu agama daripada langit, adalah lebih benar berbanding sumber adat dan budaya manusia. Agama adalah kepercayaan kepada zat ketuhanan yang melahirkan ketaatan dan peribadatan. Sekarang kita mahu membincangkan tentang perbandingan antara agama. Berikut adalah ciri-ciri agama Islam. Islam bermaksud berserah diri kepada Allah serta taat kepadanya. Umat Islam berpegang teguh kepada rukun Islam dan rukun iman. Selain itu, umat Islam berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagai umat Islam, mestilah melaksanakan rukun Islam, iaitu merangkumi mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Rukun iman pula adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, iaitu kitab Al-Quran, percaya kepada Nabi dan Rasul, dan percaya kepada hari kiamat. Yang terakhir sekali adalah percaya kepada qada dan qadar. Dalam kepercayaan agama Buddha terdapat juga konsep kelahiran semula atau penjelmaan semula. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri kepercayaan bagi agama Buddha. Mengikut fahaman agama Buddha, manusia diciptakan daripada 5 elemen yang dikenali sebagai skandha. Elemen pertama yang manusia diciptakan adalah elemen jasad. Tubuh badan atau jasad merupakan elemen yang dapat dilihat secara fizikal dan merupakan asas kepada proses kejadian manusia. Elemen kedua pula ialah fikiran dan persepsi. Seterusnya, elemen yang ketiga adalah elemen perasaan. Elemen yang keempat ialah elemen fitrah dan sifat naluri. Akhir sekali, elemen yang kelima ialah elemen kesedaran. Seterusnya, dalam agama Buddha pula terdapat persamaan di mana agama Buddha turut menekankan konsep kelahiran semula. Terdapat juga tahap yang paling tinggi, iaitu dikenali sebagai nirvana. Individu yang telah mencapai tahap ini tidak akan dilahirkan semula. Hal ini bermaksud individu tersebut telah mencapai tahap pengambulan atau penuaian. Dalam agama Buddha pula, mereka tidak mempercayai konsep anatta atau konsep roh. Dan konsep ini digantikan dengan konsep diri. Diri bermaksud akan dicipta dengan 4 elemen utama yang sama kecuali jasad. Kerana diri tersebut akan memasuki jasad lain dan terciptalah orang baru. Selain itu juga, agama Buddha juga percaya kepada dukkha. Dukkha merupakan satu konsep pusat dalam Buddhism dan salah satu doktrin 4 kebenaran mulia dan juga pusat ciri kehidupan di dunia ini. Dukkha adalah pandangan asas di mana kehidupan di dunia biasa ini dengan pautan dan keinginan untuk tahap dan benda yang tidak berkekalan dan tidak memuaskan. Seterusnya, konsep kepercayaan agama Kristian. Penganut agama ini percaya kepada Alkitab, gereja dan moraliti. Kristian iaitu etika. Dilambangkan salib itu sebagai tanda kejahatan dan rasa malu. Agama ini dianggap sebagai agama cinta kerana tidak mementingkan kehidupan duniawi.
Alkitab adalah firman Tuhan, iaitu cara Tuhan berbicara dengan manusia dengan lebih intim. Sejarah kemunculan agama Islam. Bermulanya Islam di Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masihi. Bermula ketika zaman Nabi Adam, tetapi ketika itu Islam belum dizahirkan, tetapi hanya ditauhidkan Allah sahaja. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menyeru kepada penyerahan diri kepada Allah yang satu. Pada tahun 622, Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah, dan menubuhkan negara Islam. Pemerintahan dan perluasan agama Islam diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Seterusnya, sejarah bagi agama Buddha. Agama ini mula berkembang pada ke-6 sebelum Masihi. Siddhartha Gautama, pembawa ajaran ini, berkembangnya dengan pelbagai aliran dan mazhab seperti Theravada, Mahayana dan Vajrayana, Vajrayana. Seterusnya pula kita lihat pula sejarah kemunculan agama Kristian. Kristian adalah sebuah agama monoteis berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Ia digelar sebagai agama usulan Abraham kerana berkongsi kitab Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi. Kristiani adalah tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang dibentuk selama 2000 tahun dahulu. Seterusnya, mari kita kenali tokoh-tokoh bagi setiap agama berikut. Saya bentangkan terlebih dahulu, tokoh bagi agama Islam, Nabi Muhammad SAW adalah pensuruh Allah yang membawa ajaran Islam ke seluruh alam. Nama penuhnya Muhammad bin Abdullah. Baginda Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah dan menjadi yatim piatu sejak kecil dan dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim. Perkahwinan pertama baginda ketika berusia 25 tahun dengan isterinya yang pertama iaitu Khadijah binti Khuwailid ketika itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril ketika baginda berusia 40 tahun di Gua Hira. Seterusnya tokoh bagi agama Buddha. Siddhartha Gautama, pengasas agama Buddha, dilahirkan pada 560 sebelum Masihi di Gana Sangha, India Utara. Maya, ibunya sebelum mengandungkannya telah bermimpikan seekor gajah putih memasuki rahimnya. Brahmana menyimpulkan bahawa mimpi tersebut raja akan memiliki keturunan. 7 hari selepas kelahirannya, ibunya meninggal dan Siddhartha dibesarkan oleh bibinya. Berkahwin pada usia 16 tahun dengan puteri Yasodhara. Beliau meneruskan pencariannya dengan berpindah ke hutan dan menghabiskan masa bertahun-tahun melakukan pertapaan. Selepas 6 tahun pertapaan, beliau meninggal dunia. Seterusnya, mari kita kenali tokoh bagi agama Kristian. Yesus dilahirkan antara tahun 2 sebelum Masihi dan 7 sebelum Masihi di kota Bethlehem, Yerusalem, Palestin oleh ibunya bernama Maryam. Tuhan menghamilkan Maryam melalui Roh Kudus. Ayahnya Joseph seorang tukang kayu. Yesus dibaptiskan pada umur 30 tahun dan memulakan pelayanan dengan 12 orang murid ke Sungai Yordan. Antara kelebihan Yesus adalah menghidupkan orang mati, berjalan di atas air dan menyembuhkan orang buta. Filem Along with the Gods adalah sebuah filem yang mengisahkan tentang Kim Ja-hong, seorang anggota bomba yang telah terkorban semasa operasi. Setelah dia meninggal dunia, dia dijemput oleh 3 orang penjaga yang membawanya ke alam roh bagi melewati 7 lapisan neraka untuk mendapatkan reinkarnasi, iaitu kelahiran semula bagi roh Paragon, iaitu manusia mulia dalam tempoh 40. 7 neraka tersebut adalah pengadilan bagi pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan dan kejahatan. Pada awalnya, Ja-hong enggan dilahirkan semula, namun penjaganya berjaya meyakinkannya untuk melalui 7 pengadilan tersebut dan mengatakan bahawa beliau akan dapat berjumpa dengan ibunya jika beliau diampunkan dosanya. Dalam semua cabaran neraka tersebut, Kim Ja-hong akhirnya berjaya dilahirkan semula dengan bantuan ketiga-tiga penjaga tersebut. Seterusnya, elemen kepercayaan dalam filem Along with the Gods. Melalui filem Along with the Gods menceritakan tentang kepercayaan penganut agama Buddha terhadap alam roh, iaitu alam selepas kematian seseorang manusia, yang mana seseorang itu akan melalui 7 neraka pengadilan selama 49 hari untuk kelahiran semula. Kim Ja-hong yang merupakan roh mulia yang dilahirkan semula setelah mendapat pengampunan setelah melalui cabaran di 7 neraka tersebut.
Kepercayaan wujudnya Tuhan bagi setiap neraka, iaitu neraka pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan dan kejahatan. Kepercayaan terhadap wujudnya malaikat yang membantu si mati di alam akhirat. Menerusi filem ini, Jahong yang berada di dalam alam roh dijaga oleh 3 orang yang bertindak sebagai peguam bela, iaitu Lee Deok Chun, Hye Won Mek dan Gang Lin. Along with the Gods menerapkan elemen kepercayaan bahawa apabila seseorang itu mati, dia akan dijaga oleh malaikat tersebut yang bertindak sebagai peguam bela untuk meringankan segala hukuman dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Malah, malaikat atau penjaga itu turut mendapat keampunan dan kelahiran semula sekiranya si mati itu mendapat reinkarnasi. Menerusi filem ini, Jahong yang telah mendapat pengampunan oleh Tuhan Yomra dan telah mendapat reinkarnasi. Juga ketiga-tiga malaikat yang menjaganya turut mendapat keistimewaan tersebut. Menerusi filem ini juga, kepercayaan penganut agama Buddha bahawa setiap perbuatan diadili oleh penguasa neraka masing-masing. Penguasa neraka kemalasan sangat murka terhadap Jahong kerana beliau mengatakan bahawa kerajinan dan kegigihannya bekerja semata-mata kerana wang. 난 아저씨 직업 선택이 신의 한 수였다고 봐. 저희의 48번째 귀인이 되어주세요. 부탁드립니다. 돈 때문이었습니다. 잘못된 신을 섬긴 놈이 Ini jelas menunjukkan bahawa keikhlasan dalam setiap pekerjaan amat dititik beratkan dalam kepercayaan agama Buddha kerana habuan dunia semata-mata tidak akan membantu meringankan azab di akhirat kelak. Jahong hampir dipotong lidahnya kerana perbuatan menipu. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan terhadap wujudnya neraka penipuan yang mengazab perbuatan penipuan yang dilakukan semasa hidupnya. Namun, malaikat penjaga berjaya membuktikan bahawa Jahong melakukan penipuan semata-mata untuk menjaga hati ibunya. Kepercayaan terhadap roh pendendam harus dibakar kerana akan memberi kesulitan kepada si mati. Dendam bukan sahaja memberi padah kepada si mati dalam melalui cabaran alam akhirat. Malah, dendam yang dilakukan oleh saudara kandung juga akan mengazab si mati. 차사들은 잘 들어라. 원기가 소멸되지 않는 한 김자홍의 재판은 계속해서 위험에 처할 수밖에 없다. 지금 저승법을 어기는 겁니까? 넌 내 명령을 어기고 있는 거고. 차사는 이승의 일에 개입할 수 없다. Watak Suhong iaitu adik kepada Jahong yang mati akibat ditanam hidup-hidup yang menyebabkan roh Suhong tidak tenang dan mengganggu proses reinkarnasi Jahong di alam akhirat. Kepercayaan terhadap roh pendendam harus dibakar kerana akan memberi kesulitan kepada si mati. Dendam bukan sahaja memberi padah kepada si mati dalam melalui cabaran alam akhirat. Malah, dendam yang dilakukan oleh saudara kandung juga akan mengazab si mati. Watak Suhong iaitu adik kepada Jahong yang mati akibat ditanam hidup-hidup yang menyebabkan roh Suhong tidak tenang dan mengganggu proses reinkarnasi Jahong di alam akhirat. Kepercayaan terhadap wujudnya neraka kekerasan yang menghukum perbuatan Jahong terhadap adiknya. Namun, melalui cermin karma, adik dan ibunya telah pun memaafkan Jahong. Jahong terbukti berniat baik atas segala kekerasan yang dilakukannya kerana beliau berkorban harta, nyawa dan wang ringgit demi adik dan ibunya. Seterusnya, elemen kepercayaan penganut agama Buddha iaitu dosa yang telah dimaafkan oleh manusia tidak akan dihitung lagi di alam akhirat, di mana kemaafan yang diperolehi oleh Jahong melalui kunjungan mimpi telah mendapat pengampunan daripada Tuhan segala Tuhan iaitu Yomra. Akhir sekali iaitu elemen kepercayaan terhadap kehidupan semula setelah mendapat keampunan melalui ketujuh-tujuh neraka tersebut. Jahong telah dihidupkan semula dan beliau telah menulis surat kepada ibunya mengenai kehidupan barunya setelah mendapat reinkarnasi. Kesimpulannya, semua agama di dunia ini mempunyai sistem kepercayaan yang tersendiri. Dalam konsep perbandingan, kepercayaan agama Buddha yang dipaparkan dalam filem ini dapat dilihat secara jelas bahawa agama ini berpegang kepada sistem kepercayaan bahawa terdapat kehidupan selepas mati yang hampir sama dengan kepercayaan agama Islam dan Kristian.
Walau bagaimanapun, perkara yang pasti dan dipercayai oleh setiap agama ialah kematian pasti akan berlaku apabila tiba masanya. Namun tidak semua agama percaya wujudnya kehidupan di alam lain selepas alam kematian kelak. Dengan penjelasan ini, maka berakhirlah tugasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.